tahniah saya ucapkan. Mudah-mudahan sebersih itulah surau tuan-tuan, maka sebersih itulah hati tuan-tuan yang duduk dalam surau ni tadi. Mudah-mudahan ya tuan-tuan, kita dapatkan apa yang dikata, siapa yang bina masjid, kan, bina masjid, maka akan dibina padanya mahligai. Maka takkanlah orang yang menjaga kebersihan masjid, kebersihan surau, tidak dapat manfaat pada hari akhirat. Apapun itulah akhirat. Yang ketiga kata Nabi, elokkanlah amal-amal perbuatan kamu, kerana kata Nabi, titian syirat itu amat halus. Titian syirat ni semua manusia pasti akan melalui. Tak kira engkau ketua kampung, engkau imam, engkau ustaz, JKKKKKK, menteri, Perdana Menteri, wa imam sultan, wa imam agung, mesti melalui titian syirat yang diibaratkan sehelai rambut yang dibelah 7. Siapa yang tak percaya kepada titian syirat, maka hukum dia kafirlah dia. Kerana beriman, percaya kepada hari akhirat, adanya titian syirat. Bila manusia meniti titian syirat, maka diibaratkan seibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Tuan-tuan jangan tanya macam mana rambut nak belah 7. Ustaz, aku pun tak tahu. Itu kuliah dekat mana gitu kat mana itu ada kuliah, saya tak ingat lah. Tapi ada orang tanya saya, Allah ni dia bersifat kuasa, Allah Ta'ala berkuasa tak buat satu lagi Tuhan, Ustaz? Aku nak nyepak je kepala dia. Dia tanya soalan tu. Itu dekat pagar. Dia orang tanya dengan soalan yang begitu juga. Tanya ni senang, yang susah jawapan. Dekat pagar itu ditanya, Allah ni dia berkuasa jadikan langit, jadikan bumi, bulan, bintang, semuanya Allah berkuasa buat. Allah berkuasa tak jadikan satu dunia yang sangat-sangat besar yang Allah sendiri tak kuat angkat? Soalan ni sedap nanya kan. Nah, susahnya nak jawab. Jadi mana begitulah diumpamakan seibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Kata almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat, nak selamatkan iman kita, kita serah aja kepada Allah. Tapi maksud sehelai rambut dibelah 7 tu, nak cerita betapa susah nak lepas. 1000 yang meniti, 999 jatuh. Dan saya akan meniti, dan tuan-tuan juga akan meniti. Semua kita ni akan meniti dengan bebanan dosa. Kalau jatuh, maka bawah dia adalah neraka. Dan bila manusia meniti titian syirat itu, dia pasti akan ditanya dengan 7 persoalan. Kalau 7 persoalan dilepas, insya-Allah dia masuklah ke syurga Allah. Tapi kalau tak lepas, dia jatuh ke neraka Allah. Pada sekatan yang pertama akan ditanya perkara berkaitan dengan syahadah kita. Iman kita tu betul ke tak betul. Kerana saya selalu kata kepada kuliah saya, syahadah yang betul, iman yang betul itu ibarat bekas. Bila kita ada bekas, maka kita sembahyang, pahala tu masuk dalam. Kita puasa, masuk dalam. Kita baca Quran, pahala masuk dalam. Kita senyum dengan orang, pahala masuk dalam. Tapi kalau iman tak betul, orang kafir, dia tidak ada bekas. Mana dia nak letak pahala dia tu tadi? Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal yang kamu pandang baik, habis terbuang macam tu, tak ada manfaat satu pun. Tu orang kafir. Lepas sekatan yang kedua, maka akan ditanya sekatan yang pertama, yang kedua berkaitan dengan sembahyang kita. Sembahyang kita ni okey tak agak-agak? Kita sembahyang ni dah 40 tahun, 50 tahun. Bila Allah kata wa aqimus solat tali zikri, diri sembahyang ni nak ingat aku aja, kata Allah. Tak ada dalam bab puasa Allah kata dirikan puasa nak ingat aku. Bab haji tak ada, bab zakat tak ada. Apa lagi yang ada dalam bab solat? Bila Allah sebut solat, tunaikanlah solat untuk ingat aku semata-mata. 50 tahun kita sembahyang, siapa yang berani mengaku
5 minit satu sembahyang tu dia ingat kepada Allah kesemuanya. Banyak duduk fikir beras tak ada, minyak nak naik harga, ayam nak naik. Banyak fikir gitu. Dapat tak 5 minit satu sembahyang tu, 5 minit tu khusyuk kepada Allah. Ingat tak agak-agak? Kalau dapat, Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, kena fikir. Pada sekatan yang ketiga, dia akan tanya tentang puasa kita. Sempurna puasa. Pada sekatan yang keempat, ditanya tentang apa tadi, haji kita. Sekatan yang kelima, ditanya tentang zakat kita. Pada sekatan yang keenam, ditanya tentang wuduk dan mandi wajib kita. Apa asal wuduk dan mandi wajib, Ustaz? Semayang macam mana berat dahi, tapi kalau wuduk tak betul, maka semayang tu tak terima. Mandi wajib tak betul, maka semayang tu tak terima. Dan pada sekatan yang akhir akan ditanya, ada tak kita ni buat zalim dengan manusia, fitnah manusia, mengumpat, ambil harta manusia, hutang manusia tak bayar. Bila tak bayar, maka roh tu tergantung, dia kata. Dia akan duduk di satu tempat di antara syurga dan neraka, di satu tempat yang dinamakan Ashabul A'raf. Tertangguh dulu, tak dapat masuk syurga. Ni 7 benda tu, maka kita kena pastikan kita lepas, insya-Allah. Yang bila Nabi katakan titian syirat tu amat halus. Yang keempat, kata Nabi, ikhlaslah kamu dalam melakukan sesuatu amal, kata Rasulullah. Bila kamu buat satu amal ni, kata Nabi, buatlah dengan seikhlas mungkin. Kerana amal orang yang tidak berikhlas ni, kata Nabi, siapa yang beramal tapi tak ikhlas, maka samalah seibarat, kata Nabi, dia mendaki gunung, dia bawa air dekat belakang ni. Bila dia naik aja bukit, maka air itu tumpah dekat belakang. Dia rasa sejuk, sedap. Naik lagi, air itu tumpah lagi. Dia rasa sejuk, sedap. Sampai di puncak bukit, bekas yang dia bawa air tadi habis begitu sahaja. Tak ada air lagi. Maka orang yang beramal, kata Nabi, bila dia tidak ikhlas, dia buat satu tak ikhlas, orang puji dia rasa sedap, kembang. Bila orang puji dia rasa kembang, seronoknya. Tapi sayangnya bila sampai hari akhirat, pahala tu tak ada. Pahala tu tak ada. Kalau 4 ni kamu buat, kata Nabi, maka tempat pengistirahatan kamu dalam syurga Allah Ta'ala. Tempat tu kalau boleh kita praktikkan, nampak mudah tapi susah. Satu, yang pertama kata Nabi, apa tadi? Perbanyakkan bekal kamu. Nombor 2, perhebat pergantungan kamu kepada Tuhan kamu. Yang ketiga, sentiasa mengelokkan amal perbuatan kamu. Buat elok semayang kita, puasa kita, makin tua amal makin elok, makin elok, makin elok. Jangan makin tua makin malas, makin tua makin malas, makin tua makin malas. Dan yang keempat, ikhlas dalam kamu melakukan sesuatu amal. Kalau ni kamu boleh jaga, maka tempat pengistirahatan kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita dapat lagi meneruskan sesi-sesi kuliah kita, tuan-tuan, yang kita tidak ada tarikhnya. Saya teringat nak membaca pada malam ini peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat. Saya memilih daripada surah Al-Infitar untuk menceritakan tentang suasana hari kiamat. Tadi petang tadi dalam kuliah Zuhur, kuliah asar saya membaca daripada tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat syurga yang sebegitu banyak. Sehingga dia katakan nikmat syurga ni punya banyak. Dia kata dalam bilik tu ada, dalam satu tempat tu dia kata ada 70 telaga. Dalam tiap rumah ada 70 bilik. Dalam 70 bilik tu ada begini makanan dan sebagainya. Punya nikmat di syurga. Itu nikmat syurga. Hari ni kita cerita tentang suasana kiamat. Di saat orang tak cerita hari ni tentang kiamat. Hari ni mana-mana kita pergi pun orang akan cerita Iraq, orang ceritakan Palestin. Kemudian orang cerita barang naik, harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik dan harga barang naik. Itulah orang cerita. Kita jarang dengar orang cerita tentang hari kiamat.
Pemimpin-pemimpin pun tak nak cerita tentang suasana hari kiamat. Sebab kiamat ni suatu perkara yang mesti akan berlaku. Yang lepas saya sebutkan kepada tuan-tuan, walaupun seseronok mana pun kita hidup dekat dunia, sesedap mana pun kita hidup dekat dunia ni, saya kata tadi petang ada sahabat saya meninggal dunia seorang lagi dekat Bukit Kangkau. Semalam kuliah dekat situ kat surau tu maghrib. Rupanya petang tadi meninggal, dijangka kebumikan di malam ni kebumikan. Tapi itulah kehidupan dan kematian dari allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati nak uji, kata Allah, siapa di antara kamu bukan paling besar pangkat, bukan paling tinggi jawatan, tetapi siapa di antara kamu yang paling baik amalan dia, kata Allah, siapa di antara kamu yang paling baik amalan dia. Maka kita merenung kepada ayat yang saya kata kepada tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada 4 perkara yang mesti akan berlaku pada kita. Kita tak boleh elak, tak ada seorang pun boleh elak. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup pasti akan mati bila sampai masa dan ketikanya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya kata yang mesti akan berlaku menurut Al-Quran, bukan menurut pemikiran saya, menurut Al-Quran. Saya suka baca menurut Al-Quran. Saya suka baca menurut Al-Quran aja. Sebab kalau kita lihat dalam Quran ni banyak perkataan yang Allah Ta'ala ulangkan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, wala takrabu zina, wala, macam-macam perkataan wala, dan jangan, dan jangan, dan jangan, dan jangan, dan jangan. Dan begitu juga dalam Quran banyak gelaran-gelaran manusia yang Allah Ta'ala bagi. Kalau tuan-tuan nak type jumpa. Ada manusia dalam ayat 176 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala ibaratkan macam anjing. Kamu panggil dia nyelihkan lidah. Kamu tak panggil dia pun dia nyelihkan lidah. Dengan makna anjing ni kamu bacakan dia ayat Quran ke, kamu tak bacakan dia ayat Quran ke, dia begitu, dia tak berubah. Ada masa Allah umpamakan manusia itu macam anjing. Ada masa Allah Ta'ala umpamakan manusia itu macam binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, macam binatang, malah lebih teruk daripada itu. Tak jauh daripada tempat tuan-tuan ni kan ada berlaku baru kes kan. Budak tu pergi hospital sakit perut. Sakit perut. Tak jauh daripada tempat tuan-tuan ni. Sakit perut. Maka jururawat pun cek lah sakit perut. Rupa dalam perut ada anak. Budak umur berapa tahun? 12 tahun, 13 tahun, budak sekolah rendah apa tu. Beranak tu punya ada anak. Siapa yang kerjakan? Bapa sendiri kerjakan. Bila Allah kata ulaika kal an'ami bal hum adall, macam binatang, orang marah. Tapi betul lah rupanya binatang kalau dia perkosa anak dia sendiri, dia binatang. Dia tak ada akal. Tapi kalau manusia dia boleh perkosa anak dia sendiri, mana tahap agak manusia tu? Dari tadi kan, bila dipesan sebegitu. Yang kedua, kadang-kadang Allah Ta'ala ibarat manusia ni macam monyet. Kadang-kadang Allah ibaratkan manusia ni macam keledai. Kadang-kadang Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut innal ladzina kafaru qul ya ayyuhal kafirun innal munafiqina wal munafiqat. Gelaran yang Allah bagi itu macam-macam. Jadi senang sahaja kalau kita nak faham bab-bab itu gelaran yang Allah bagi. Bukan kita bagi, Allah bagi. Orang yang macam binatang, iaitu orang yang ada hati, ada akal, ada mata, ada telinga, tak nak lihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Orang yang macam anjing ialah orang yang tak nak berubah. Quran tu dibaca ke tak nak baca, dia tak berubah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi bila dalam media-media sosial orang bertanyalah, boleh ke kita gelar orang macam ni ustaz? Gelar orang macam ni. Senang aja dia kata. Kalau kita tidak mahu digelar orang dengan gelaran yang sebegitu, maka kita jangan berperangai sebegitu.
Maksud saya, kalau kita tidak mahu orang gelar kita sebagai pembohong, maka kita jangan membohong. Kalau kerja kita bercakap 10 kali cakap, 11 kali bohong, orang panggil lah kita pembohong. Kita kecil hati pula. Itu benda yang kita kena faham. Kalau kita tak nak panggil orang kita orang fasik, maka kita jangan jalan pakai seluar pendek. Kalau kita dah jalan pakai seluar pendek, orang gelar lah kita orang fasik. Itu imam fasik, kau tengok pakai seluar pendek je. Orang gelar lah kita orang fasik. Itulah yang berlaku dalam Al-Quran kalau kita memahami. Perkara yang kedua, kita akan datang kepada Allah Ta'ala. Ingat, dulu saya kata, bila manusia beradab kepada Allah, maka kata Nabi, bila dia balik beradab kepada Allah, tak berganjak kaki anak Adam ni, kata Nabi, sehingga akan ditanya kepada mereka itu tentang 5 soalan. Yang pertama ditanya tentang usia dia, untuk apa digunakan usia dia tadi, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tadi, apa yang dibuat dengan usia yang panjang tadi, 60 tahun, 70 tahun. Malanglah nasib kalau umur panjang mati masuk neraka Allah, rugilah. Rugilah kan. Macam saya cakap marilah. Maka ditanya balik, yang pertama tentang usia dia, yang kedua akan ditanya tentang tubuh dia, guna dia untuk buat apa tubuh dia, daripada sihat sampai kepada tua, lemah. Adakah dia guna sujud? Kalau zaman Nabi, dia bersembahyang sampai bengkak tuit kaki dia, binasa tubuh badan dia kerana menyembah kepada Allah. Kita akan ditanya tentang ilmu dia, bagaimana dia dapat dan bagaimana dia amalkan. Akan ditanya tentang harta dia, bagaimana dia perolehi dan bagaimana digunakan harta dia. 5 persoalan itu akan ditanya. Bab yang ketiga, perkara yang mesti akan berlaku pada kita ialah kita akan menerima buku catatan amal kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Lalu diletakkan buku catatan amal manusia. Bila diletakkan buku catatan amal, semua kita didapat buku catatan amal. Pada saat itulah manusia akan berkata, betapa celakalah kami. Kita apa ni ya Allah? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar, semuanya tertulis. Wa imah sampai kita senyum dengan orang, kita masam dengan orang, kita buang teh cecak, semuanya tertulis. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, peristiwa yang mesti akan berlaku pada kita ialah kita ni akan berada, Allah Ta'ala kata, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik masuk syurga Allah, orang yang jahat masuk dalam neraka Allah Ta'ala, seperti mana disebut dalam surah Al-Infitar. Maka kata Allah, iza sama'un fatarat, apabila bintang-bintang, dia kata langit telah terbelah. Kalau tuan-tuan bayangkan ini, ibarat kalau ini diterbelah, dia akan jadi, silingnya akan jatuh runtuh. Habis sekali. Langit tu akan runtuh. Dan apabila kata Allah, bintang-bintang jatuh bertaburan, bagaimana suasana kiamat? Bagaimana suasana kiamat tu punya berlaku, punya hebat. Kita tengok bom yang berlaku di satu tempat, hanya berlaku satu tempat kan, di Palestin. Tapi kalau kiamat, bila gunung bintang-bintang jatuh berguguran, hujan turun pun manusia lari tak cukup kaki. Bayangkan kalau bintang jatuh. Dan apabila kata Allah, lautan dijadikan bergelora, yang tanah naik ke atas, yang bawah dia pusingkan tu, dipusingkan. Dan apabila kubur-kuburan semua terbongkar, kubur ni, macam mana kubur ni boleh naik ke atas, yang bawah kubur ni terbongkar, naik keluar orang dalam, keluar semua, terbongkar. Pada ketika itulah manusia, kata Allah, akan mengetahui apa yang dia buat dulu. Itu yang masa dia menyesal. Dia menyesal. Seperti mana solat subuh yang kita baca tadi, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kami dah dengar, kami dah lihat, balikkanlah kami ke dunia ni ya Allah, kami nak buat amal baik. Mana boleh balik lagi?
Mana boleh balik? Saya kan selalu cakap dengan tuan-tuan, perjalanan hidup kita ni dia sehala dan searah tuju. Umur kita yang dah habis 50 tahun, kita tak boleh buat apa-apa lagi dah. Umur kita yang dah habis 60 tahun dulu sebelum ni apa yang kita isi? Umur 60 tahun ni apa yang kita isi? Apa yang kita isi 60 tahun ni? Apa yang kita isi dengan 60 tahun ni? Apa yang kita buat? Hari ni kita dapat pergi masjid 2 hari 3 hari, kita ingat kita hebat dah. Saya selalu tanya orang, jangan rasalah kita dah semayang dah banyak ni. Saya dah banyak Ustaz, hari-hari. Dia rasa macam dia dah lama beribadat. Wahai, kalau dihitung hari, kita belajar agama ni berapa jam? Seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Nak kira masa kita, tak payah banyak lah. Kalau tuan-tuan balik rumah tidur pukul 10, katalah tidur pukul 10, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tu bangun pukul 5. Tidur pukul 9, bangun pukul 5, bermakna satu hari tuan-tuan tidur 8 jam. Betul? 8 jam masa tuan-tuan tidur tadi. Satu hari ada 24 jam. Bermakna 1/3 kita habiskan untuk tidur. Ingat sembahyang dah banyak kan? Ingat kita amal dah banyak apa? 1/3. Bermakna kalau tuan-tuan umur 60 tahun, 20 tahun habis dengan tidur saja. Tinggal 40 tahun. Ada orang umur 40 tahun pun belum memaiz. Tudung masih lagi tak pakai. Ada orang macam tu dekat Perancis. 40 tahun pun kadang-kadang kita tengok masih lagi pakai seluar pendek. Kan nak cakap mana? Cakap nanti kecil hati. Ustaz tak baik tu ngentam orang. Habis takkan nak ngentam beruk. Memanglah kuliah tu nak ngentam orang, nak membetulkan orang, nak buat apa kita betulkan beruk. Itu baru cerita tidur biasa. Belum cerita lagi tidur lepas subuh. Belum cerita lagi tidur lepas zuhur. Belum cerita lagi tidur dalam kuliah. Dalam kuliah ni biasa memang sedap tidur. Kan? Itu belum cerita lagi. Ada lagi umur ni tadi berapa tahun? Tadi balik pada persoalan tadi, dia kata 5 benda dia kata. Dan apabila dia kata yang telah menyifatkan Allah Ta'ala kata, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sampai kamu boleh buat derhaka kepada Tuhan kamu? Apa dia yang boleh memperdayakan kamu ni sampai kamu boleh lawan Tuhan kamu? Hari ni kita dengar, semalam saya dapat mesej tu kan. Kalau saya nak baca, saya boleh bacakan. Tapi kesian lah. Mesej tu hantar pada saya, apa pandangan Ustaz tentang yang ada pada hari ni Ustaz, yang memerintah Malaysia ni Ustaz. Saya pun tak kenal siapa orangnya. Saya kalau orang tanya, saya jawab direct lah. Kalau tanya pandangan saya kata gagal. Gagal khususnya dalam nak menjaga agama. Ni tunggu ni tuan-tuan, pada tanggal 20 hari bulan ni. 20 hari bulan ni. Yang lebih sedih di antara yang lebih sedih, orang Islam sendiri yang mencabar undang-undang mahkamah syariah. Kalau tuntutan dia berjaya pada 20 hari bulan ni, habis semua undang-undang mahkamah syariah dalam 14 buah negeri dipindah habis semua tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam yang dakwa, yang minta begini-gini, lain cerita. Pada ketika tu kita dah tak boleh buat apa lagi. Silap raya orang tak semayang, orang tak puasa, kau tak main jemaah, kita boleh tengok aje lah. Tak boleh nak buat apa-apa lagi. Tak boleh nak tegur lagi dah. Jangan main. Tadi bila orang tanya saya, bagi secara peribadi saya kata hancur. Secara peribadinya. Tapi nak buat macam mana? Itu adalah hidup kita ni tuan-tuan. Ingat pesanan Luqman Hakim. Bila Luqman Hakim ditanya anak dia, macam mana masyarakat ni akan jadi baik, ayah? Ayah dia kata kalau masyarakat nak jadi baik, mesti ada pada masyarakat 5 benda. Anak dia tanya apa dia ayah? Ayah dia kata yang pertama ada agama. Agama nombor 1. Agama ni nombor 1. Bila hidup manusia tidak ada agama, dia jadi macam binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Beragama ni ngajar kita jadi baik. Agama yang tahan kita, ada pahala, ada dosa, ada halal, ada haram.
Kan agama ngajar kita. Melayu tak ada tak. Melayu kalau ngajar kita tak baik, kita ambil duit orang, tak baik. Yang ada kita pahala dosa, ada akhirat besok, agama. Anak dia tanya lagi, ayah kalau ada dua, kalau dua, ayah dia kata nak kalau dua, malu. Kalau orang ada rasa malu. Sekarang mana ada orang rasa malu tuan-tuan? Buat maksiat, mana ada orang rasa malu? Tak ada lagi dah. Mana ada orang rasa malu tuan? Dah tak ada bila buat maksiat. Anak dia tanya lagi, ayah kalau tiga. Ayah dia kata nak kalau tiga nak akhlak. Orang tua ada akhlak, orang muda ada akhlak, lelaki ada akhlak, perempuan ada akhlak. Semua ada akhlak, masyarakat baik. Anak dia tanya kalau empat. Ayah dia kata kalau empat ada harta. Anak dia tanya kalau lima tu ada dermawan. Baiklah masyarakat. Tapi kalau agama dah tak ada. Dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan dah. Macam kita bela kambing, saya kata kita kena ikat leher, ikat tali tu kena ikat kat pokok. Kalau kambing tu kita ikat tali dia dekat leher, kita besar dengan kambing, jangan makan pucuk ubi orang, berdosa tau kambing. Dia makan tak pucuk ubi orang? Makan. Tuan-tuan ikat lembu dekat hidung dia, tali tu kena ikat dekat pokok, baru dia tak makan pucuk ubi orang. Kalau lembu ikat kat hidung, tali dia lepaskan. Pesan dengan lembu, jangan makan pucuk pisang orang. Dia makan tak? Dia makan. Dia apa aku kata dia? Rezeki kata dia. Dia bedal. Maka kalau lembu diikat, kalau kambing diikat, manusia pun tuan-tuan diikat. Cuma manusia tidak diikat dengan tali. Manusia diikat dengan agama. Ada pahala, ada dosa, ada halal, ada haram. Jadi baiklah masyarakat tu. Kalau dia tak nak orang tak nak ikat dengan agama, jadi apa? Kan sedihnya jadi macam tu. Itu keadaan dia tadi. Maka yang menciptakan Allah Ta'ala tanya, apa yang menyebabkan kamu wahai manusia yang boleh menderhaka kepada Tuhan kamu, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kepadamu susuk tubuh, menjadikan susu dan tubuhmu seimbang. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan kita ni boleh berjalan? Takkah kita fikir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Allah Ta'ala jadikan misai kita ni, kita potong dia panjang, potong dia panjang, potong panjang. Janggut kita potong dia panjang, janggut potong panjang, tapi gigi tak panjang pula. Cuba tuan-tuan bayang kalau gigi manusia ni panjang. Susah kita nak makan asam pedas tu. Umur 60 tahun gigi kita 4 inci. Nak pening kembali. Cuba tuan-tuan bayangkan kita potong kuku ni, potong kuku panjang. Potong dia panjang, potong panjang, kuku panjang. Kenapa jari tak panjang? Kalau jari panjang, pening kita tetap naik motor. Kita nak makan begini, dah macam ketam makan udah. Kenapa tak panjang? Yang itu pun manusia tak boleh nak berfikir betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam ini tadi tuan-tuan. Yang besar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk sahaja dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu kata Allah. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kamu tak percaya kata Allah. Aku beritahu tentang hari pembalasan. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam surah Al-Qiyamah, tuan-tuan akan nampak cerita kiamat ni betul-betul hebat. Bahkan kata Allah, kami mampu menyusun jari jemari manusia ni dengan tersusun kata Allah. Bila kita matikan dia hancur habis semua sekali bersepah. Jari-jari ni semua habis, tanggal ni semua ruah dia. Kata Allah, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari kamu dengan tersusun. Mereka bertanya, kapan bilakah akan berlakunya kiamat? Allah kata, bila nyawa telah sampai ke kerongkong. Dah sampai sini, mereka tahu itulah detik perpisahan kata Allah. Nak pisah dah. Lalu bertaut di antara betih kiri dengan betih kanan kata Allah. Siapa lagi dapat selamatkan kamu kata Allah? Panggillah 40 orang doktor pun duduk. Selamatkan kalau boleh selamatkan. Mana boleh. Ini nak menceritakan betapa hebatnya Al-Quran. Tapi bila manusia tak nak balik, orang Islam tak nak balik kepada ajaran Al-Quran, tak nak balik kepada Al-Quran yang diajar, kita hanya jadikan Al-Quran ni bahan bacaan, kita letak tinggi-tinggi, kita tak ambil ibrah pengajaran daripadanya. Sampai bila kita tak akan dapat manfaat dia.
Bahkan kata Allah, sungguhnya orang-orang yang berbakti akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Cuma macam saya kata kepada tuan-tuan dah dulu, bila Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul amal, ladang, ada ladang yang kita tanam hari ni, kita tuai hari ni. Kita tanam hari ni, kita tuai hari ni. Kita tanam durian, kita makan hari ni. Kita tanam rambutan, kita makan hari ni. Kita tanam duku langsat, kita makan hari ni. Tapi mau tak mau kita sedar ada juga yang kita tanam, kita tak makan hari ni. Tuan-tuan pergi masjid, pergi surau, baca Quran, duduk majlis ilmu, mana ada makan hari ni? Ada, kita Assalamualaikum, kita angkat jadah RM270. Wah, kalau macam tu, bukan tuan-tuan, aku dah datang dulu. Kan? Itu tanaman yang kita tanam, yang kita semayang, ni kita baca Quran, ni kita bersedekah, ni kita duduk majlis ilmu. Ini tanaman yang kita tuai besok setelah kita mati. Maka orang yang yakin, dia akan teguh duduk majlis ilmu, semayang, dia baca Quran, dia yakin. Tapi orang yang tak yakin, dia tak akan beramal, dia tak akan semayang, dia tak akan baca Quran, dia tak akan duduk dalam majlis ilmu. Dia kata apa? Waste time. Dia akan jawab macam tu. Buang masa, bukan buat apa pun. Kongkang Ustaz cakap. Orang yang yakin, dia bertanam. Jadi bila dia tak bertanam, orang lain sibuk bertanam. Bila sampai pada hari akhirat besok, baru Allah tunjukkan kepada dia kebenaran, baru dia kata, Allahumma Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihah. Balikkanlah aku ya Allah ke dunia, aku nak buat amal baik. Boleh balik lagi? Mana boleh balik lagi? Macam saya selalu kata pada tuan, usia kita yang dah berlalu 50 tahun, 60 tahun, mana kita boleh batah balik lagi? Kalau boleh patah balik, tuan-tuan, orang dalam kubur ni berapa ramai yang nak balik agak-agak ni? Agak-agak kalau balik, tuan-tuan terima tak agak-agak? Tak payah banyak. Kan saya pernah cakap dengan tuan-tuan, tak sama orang yang dah mati dengan orang hidup. Orang mati tak boleh semayang, orang hidup boleh semayang. Orang mati tak boleh baca Quran, orang hidup boleh baca Quran. Orang mati tak boleh duduk majlis ilmu, orang hidup boleh duduk majlis ilmu. Cuba tuan-tuan bayang kita duduk tengah semayang atau duduk majlis ilmu, ada dekat sebelah sana tu ada orang dah mati 3 tahun. Dia duduk kat situ pakai kain kapan. Agak-agak tahu macam mana? Bukan tuan-tuan, aku penyeling, aku tengok aja. Mata tengok sebelah. Tengok dia bangun aja aku dah pusing kaki dulu dah. Dah mati, mana boleh? Jadi tak boleh. Dia dah mati tak boleh. Orang yang hidup yang boleh. Tapi orang yang hidup ni dia jarang nampak. Itu yang dia kata iqtarabalin nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Tadi tepat. Sudah semakin dekat saat perhitungan amal kamu, kata Allah. Betul lah tu. Bila umur kita ni bertambah, saat hitung amal kita ni sebenarnya makin dekat. Tapi sayangnya manusia ni masih lagi leka lalai. Bila dibaca ayat Quran, dia dengar dalam keadaan dia bermain-main. Dia tak ambil ibrah, tak ambil pengajaran. Dia tak nak renung isi kandungan Quran tu tadi tak. Maka kata Allah, dan sesungguhnya orang yang derhaka benar-benar akan berada dalam neraka. Siapa yang derhaka, masuk neraka. Tahan ke tak tahan, masuk neraka. Kita tak nak cerita tuan. Tapi cerita neraka tu seperti mana saya sebutkan selalu, cukup boleh dia kata, Allah Ta'ala kata orang kalau dia masuk dalam neraka, kata Allah, dia akan minum hamimah wa ghassaqa. Buka dalam kitab Bahrul Mazi, cari apa dia hamimah wa ghassaqa tu. Hamimah tu air yang panas mendidih, menggelegak tu, macam besi yang sedang cair mendidih, menggelegak tu. Menggelegak besi tu, cuba tuan balik nanti minum. Siapa boleh dapat minum sesudu, aku bagi 2 sen. Itu air orang masuk neraka. Takkan kita nak percaya kita dah mati? Rasaqa ni pula air orang dah mati yang dah busuk tu, di bangkai meleleh, air bangkai ulat-ulat busuk tu, air hitam tu. Air tu yang Allah Ta'ala kata minum jadi minuman ahli neraka Allah Ta'ala. Kalau boleh test, kalau boleh nak test, cari ustaz. Air kencing pun kita tak nak minum, kan? Apatah lagi nak minum air bangkai manusia yang dah bunyuk, busuk, daging hitam dan meleleh bangkai tu. Air tu nak kita nak minum. Ini disebut dalam Quran. Ayat yang saya baca tadi, yang Allah Ta'ala sebut. Tapi mutakhir dalam bab-bab ni kita tak nak baca.
Iza sama umfat iza apa? Allah kata bila dia makan menjadi makanan-makanan ahli neraka Allah Ta'ala, dia akan minum daripada, dia kata dalam buah zakum dan sebagainya. Lalu kata Allah, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin dapat keluar daripada sana. Bila dah jatuh tu, dia kata dalamnya kawah neraka tu, kalau dijatuhkan batu, dia makan masa 70 tahun baru jejak. Maknanya dalamnya kawah neraka tu kalau 70 tahun. Tuan-tuan tengok, saya jatuhkan ni berapa minit tu? Ada 2 minit. Mana sampai? Tuan-tuan balik nanti, dekat depan sana ada tangki air. Kan? Terjun dari atas ke bawah. Tengok berapa minit? Seminit ke 2 minit? Saya ingat 30 saat. Panjang tu tak sampai 30 saat, tak sampai rasa saya. Paling-paling pun 5 saat lah agaknya. Dari atas tangki pum ke bawah. Kalau macam saya okey jugalah, ringan sikit. Kalau macam kawan kita ni, aku ingat mempak 70 tahun baru jejak. Bermakna kawah neraka tu, dia punya dalamnya, kalau jatuh kita cakap memang tak boleh naik lagi. Kat dunia boleh lepas tuan. Ada orang dekat Afrika 47 kes tuan, dia boleh lepas. Dia tu Afrika, bukan tempat kita. Itu dekat dunia. Tadi dunia ni orang kata small matter. Dunia ni tak ada masalah, tak ada apa sangat. Maka kata Allah, mereka masuk dalamnya dan pada hari, dan mereka tak mungkin keluar. Dan tahukah kamu, kata Allah, apa di hari pembalasan tu? Sekali lagi kata Allah, tahu tak kamu hari pembalasan? Yang ini orang tak nak cerita tuan. Akhirat ni orang tak nak cerita. Orang cerita nak maju, nak projek. Orang tak pernah cerita lepas kita hidup ni nak ke mana. Itu yang saya pernah cerita kisah kepada tuan-tuan, seorang lelaki yang bernama Bahlul tu. Bahlul ni, dia punya Bahlul ni, dia letak kayu jelah kelengkang, dia lari keliling padang. Pusing. Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid nampak dia. Assalamualaikum ya Bahlul. Bahlul jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Amirul Mukminin, wahai Bahlul, boleh tak engkau beri aku nasihat? Aku nak dengar nasihat engkau hari ni. Kata Bahlul, macam mana engkau raja boleh minta nasihat aku? Engkau raja, macam mana boleh minta nasihat aku? Allah bolehlah, kata dia, tolong beri aku nasihat. Bila dia minta berkali-kali, Bahlul berkata, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya engkau satu soalan saja. Apa dia? Engkau tahu tak sekarang ni aku sedang berdiri dekat mana ni? Kat mana aku berdiri ni? Raja kata, aku tahu engkau diri dekat istana, satu istana yang dah runtuh. Rakyat jelata dikebumikan di bawah tapak istana ni. Mereka masuk bawah tanah ni, kata dia. Terus kalau nasihat kamu. Kata Bahlul, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya kamu satu soalan. Soalan apa? Lepas daripada kau dapat pangkat yang besar, lepas kau dapat jawatan besar, gaji besar, anak isteri besar, rumah besar, pangkat, kedudukan semua besar kau dapat. Aku nak tanya kau, lepas kau dapat semua yang besar-besar ni, kau nak pergi mana lepas ni? Kau nak pergi mana lepas ni? Menangis Amir Harun Ar-Rasyid, basah pipi dia. Lalu berkatalah Amirul Mukminin, Bahlul, lepas kau dapat rumah besar, jawatan besar, pangkat besar, segala besar, kau akan masuk dalam tanah ini, kamu akan dikambung oleh sanak saudara kamu. Maka menjadi persoalan, kalau kita datang kat dunia ni kerana nak cari kekayaan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. An-Nahl 78. Aku keluarkan kamu daripada perut mak-mak kamu, kata Allah, kamu tak reti apa-apa. Aku bagi kamu pendengaran, aku bagi kamu penglihatan, aku bagi kamu hati. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Maka dengan 3 benda tu kita kumpulkan kekayaan. Betul? Kaya, rumah kita makin besar, kereta kita makin besar, pangkat kita makin besar, bini kita pun makin besar. Bila dah besar, hanya kita mati, kita tak bawa pangkat kita masuk kubur. Betul? Kalau kita datang nak cari pangkat, kenapa tak bawa pangkat masuk kubur? Bila kita pang aja masuk kubur, anak-anak kita pun kita tak bawa. Betul?
Ada kita bawa demi cintaku padamu. Ada. Jom join kami dalam kubur. 3 hari aja daling. Agak-agak laki nak ikut. Agak-agaknya Haji Zakaria nak ikut agak-agak. Masuklah dulu, aku teman lagi atas je lah. Minta maaf 3 hari. Kalau kita nak cari rumah besar, pangkat besar, jawatan besar, anak yang ramai, bawa tak kita masuk kubur anak-anak kita seorang lah. Takkan ada 8 orang macam saya ada 9 orang anak. Tolonglah, seorang aja teman aja, 8 duduk dengan ibu. Agak-agak anak nak ikut tak? Agak-agak. Aku nak tanya, agak-agak nak ikut tak? Paling-paling ayah anak kata, saya belum lagi lah. Yang mana yang paling tua? Alung pun kata, oh Alung belum lagi ayah, Alung ada cucu. Semua tak anak teman. Agak-agak bini nak ikut. Bini nak ikut tak agak-agak? Laki tak nak ikut. Handailah kau duduk dalam seorang-seorang. Dia tinggal kat sini, dia balik, kita malam-malam seorang-seorang kita duduk kat dalam tu. Jaga tu, jaga tu, jangan belakang. Jangan ingat kita tak masuk. Akhirnya tinggal. Maka kalau dah begitu, tuan-tuan, kalau kita datang kerana nak cari kekayaan, kenapa mati tak bawa kekayaan? Kalau mati kerana nak cari pangkat, kenapa datang kat dunia ni kita tak bawa pangkat kedudukan kita masuk dalam kubur? Kalau datang kat dunia kerana nak cari anak isteri yang ramai, kenapa tak bawa anak isteri yang ramai masuk kubur? Maka mesti ada jawapan besar. 3 tujuan Allah jadikan kita berdasarkan ni juga. Ni berdasarkan Quran. Allah kata fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak beribadat kepada Allah. Itu nombor 1 tujuan kita datang. Jadi jadikan semua perbuatan kita ni ibadat. Mayang kita jumpa orang senyum dapat pahala. Habis macam mana ustaz? Minyak naik harga senyum juga. Gula naik senyum juga. Kan? Semua tu pahala. Kita datang nak cari pahala. Kan? Itu tujuan pertama. Yang kedua, fazakir tadi nombor 1. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila malaikat tanya kepada Allah, nak buat apa buat manusia? Dia bergaduh antara satu sama lain. Maka Allah jawab tanyaan malaikat tu. Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia itu sebagai khalifah. Apa khalifah? Kerja khalifah apa dia? Aqamatiddin wa siyasatid dunya bih. Dia kena tegakkan agama, dia takbir dunia dia dengan agama. Maknanya kalau dia seorang suami, dia takbir rumah tangga dia dengan agama. Kalau dia menjadi seorang seorang suami, kalau dia jadi ketua kampung, mesti jadi ketua kampung yang dirikan agama dalam kampung, takbir kampung dengan agama. Kalau dia jadi penghulu yang tegakkan agama dalam mukim dia, takbir mukim dia dengan agama. Kalau dia menjadi seorang menteri, Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri yang tegakkan agama dalam negeri, takbir negeri itu dengan agama. Faham? Bukan ketua kampung gali longkang, leborkan parit. Leborkan parit, gali ke longkang. Ada ketua kampung ni? Ada ke tak ada? Mana? Ada ke tak ada? Aku bukan tentang ketua kampung. Tapi nak cerita macam tu. Baguslah kalau ketua kampung boleh datang. Tengah-tengah ketua kampung tak nak datang. Ini masalah dia. Ini masalah dia kan. Tak apalah dalam bab tu. Jadi kita tahu kerja kita. Kalau saya jadi guru besar sekolah, tak jadi guru besar kerja. Kerja saya kena tegakkan agama kat sekolah. Ngajar anak murid dengan agama. Saya tak boleh ngajar anak murid mencuri. Tak boleh. Tak boleh ngajar anak curi merompak. Merompak tak boleh. Ngajar tentang agama. Macam tu juga kita. Dan yang ketiga, aku betul ke yang tu? Yang ketiga, bila kita menjadi orang yang agama, kerja kita apa tadi? Kita melaksanakan amanah. Bagi saya, yang pertama ni senang. Nak ibadat ni senang. Yang kedua, nak takbir dunia ni, takbir keluarga dengan agama ni pun senang juga. Bagi saya, yang ketiga ni yang paling susah. Yang paling susah ialah nak selesaikan amanah. Bagi saya, yang ni paling susah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'yah. Kata Nabi, setiap kamu pemimpin, setiap kamu mesti akan ditanya besok pada hari akhirat akan apa yang kamu pimpin. Bagi saya yang ni paling berat. Yang ni paling berat tuan-tuan. Kalau kita kat sekolah macam saya guru besar sekolah, saya kena pastikan cikgu-cikgu saya tu ngajar anak murid betul. Berapa banyak tu. Anak isteri kita tu kita kena jaga tu. Pemimpin kita akan ditanya besok.
Jangan kita ingat tak ada apa-apa. 3 benda tu tadi tu dalam bab ini. Maka kata Allah, hari akhirat kata Allah Ta'ala pesan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari kata Allah, seorang nanti takkan boleh tolong orang lain. Adik-beradik, saudara mara, sahabat andaikan kaum keluarga dia tak boleh nak tolong orang lagi. Tolonglah ustaz, tak boleh. Saya pun tak boleh tolong tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh tolong saya. Ini hari yang sangat-sangat susah, Tuan. Saya pergi hari itu, tuan, baru-baru ni dekat, pergilah nak hantar anak praktikal dekat Semenyih. Bawa naik kereta. Pagi lepas subuh dah pergi. Sampai dekat RNR Rawang, orang rumah kata budak anak yang okey itu nak buang air kecil. Berhenti kejap. Berhentilah kat RNR Rawang. Kan? Dah masuk, dah siap. Dah saya kata dah siap. Masuk kereta, tutup pintu. Kita pun jalan. Berdesu bawa kereta. Pasal nak sampai cepat. Tengah hari nak ngajar. Jadi kena pergi cepat. Dan nak sampai dekat Seremban, orang rumah kata, alamak, duit tu tinggal. Kalau tuan-tuan ada macam ni, macam mana nak buat agak-agak? Dia dah keruk kepala. Orang perempuan kan, alamak, kata dia. Beg duit tu, orang perempuan kalau bawa beg, dalam dia macam-macam. Ada lembu, ada kerbau, ada. Kadang-kadang tengok tak percaya. Betul tak betul? Tuan-tuan pernah buka beg duit tuan-tuan, beg duit, beg orang rumah, pernah buka? Pisau, gergaji, tukar besi pun ada silakan dalam tu. Semuanya ada kan? Kali curah, semua ada kan? Dia bawa semua sekali. Dalam tu ada telefon 2, handphone ada 2, lepas tu ada kad bank, lepas tu ada IC, lepas tu ada duit, ada rantai, gelang dan sebagainya. Semua termasuk dalam beg itu. Agak-agak macam mana? Bila rumah kata dah pecah kepala, aku tengok rumah kecil besar, kecil besar, kecil besar. 10 minit kalau naik highway lah tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan berapa jauh kita dah jalan. Paling-paling tak ada pun 10-15 km. Nak ribas boleh ribas? Mana boleh ribas? Kena tengok kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Tapi oleh kerana kita faham sikit agama, kita ada faham sikit agama. Senyap, parking kata gerak, silang masuk ke tepi tu. Kau tunggu sini, dekat ni. Jangan ke mana-mana. Kereta ada sini, kunci kereta ada sini. Ni telefon tinggal satu ni, kau duduk sini. Macam mana? Kita lagi panjat highway. Orang bayangkan orang tua panjat highway. Panjat nak lari. Berapa lebar tu? 4 link tu. Mencungap. Panjat turun satu lagi, panjat lagi satu, turun satu lagi. Tahan satu-satu kereta. Satu pun tak nak berhenti. Highway, orang gila je tahan kereta kat highway. Aku dah tak ada rasa malu lagi. Dah rasak lah kau, rasak lah, tahan-tahan. Semua tak berhenti. Last sekali Allah tak ada bagi kelapangan tuan-tuan. Dalam banyak-banyak yang kita tahan, satu motor je berhenti. Satu motor je berhenti. Kenapa pakcik? Ada apa? Saya kata nak minta tolong. Orang rumah saya berhenti dekat RNR Rawang. Anak bangai kecil. Tinggal beg tangan dengan semua harta-harta ditinggal dalam beg tu. Kata dalam bilik air. Boleh tak tumpang? Boleh pakcik. Dengan topi keleda tak ada. Lantak lah kau kata. Kau nak saman ke apa? Sampai. Tak sampai kata kau. Akhirnya sampai nak seberang lagi, nak lompat pagar lagi tu tuan. Kan sampai juga. Bila sampai juga berlari. Tengok dekat pintu kat bilik air tu kan, terduduk beg tangan tu dekat atas bilik air tu. Saya pun kata subhanallah. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Ada lagi tak hilang? Kalau hilang, kalau 5 IC lah tuan nak report dah berapa? Sekarang ni 1 IC kalau hilang tuan-tuan, kali kedua 310 tau. 5 dah berapa? Itu baru IC, lesen, kad bank, apa lagi? Kukak. Telefon lagi. Tapi yang saya nak beritahu tuan-tuan, itulah susah hidup di dunia.
Susah mana hidup kita di dunia, insya-Allah ada orang tolong kita. Lah nak balik tu Cina hantar. Saya kata tumpang hantar sekejap sampai sana. Alah apa kata dia? Mini saya IC tinggal sana. Saya pun kata. Naiklah balik. Cina tu bawa tak apa buat tolong sama lu. Sampai dah sampai, saya pun kata, mula-mulahan Tuan Nala mudahkan urusan lu kata. Saya cakap dengan Cina tu. Nak cakap. Tapi nak beritahu tuan-tuan, hari dunia ni susah tuan-tuan. Ada orang tolong kita tuan-tuan. Tapi saat kita mati akhirat, Allah Ta'ala pesan kepada saya dan kepada tuan-tuan. Allah kata, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari kata Allah, seorang takkan boleh tolong orang lain lagi kata Allah. Jadi apa Nabi pesan dalam hadis ni? Panjang. Saya tak boleh habiskan, kesian tuan-tuan, saya tak kisah. Rumah saya dekat, rumah tuan-tuan yang jauh. Maka Nabi pesan kata apa Nabi? Wahai sekian manusia, sabarlah dan tawaduklah. Jangan sombong. Nescaya akan aku angkat darjatmu. Siapa yang nak ajak dia diangkat oleh Allah, bila ujian datang kepada dia, dia kena sabar. Sabar buat perintah Allah. Dan tawaduk, merendah diri, jangan sombong. Allah tak suka orang sombong. Allah tak suka orang sombong. Kata Allah, bang hidung nak buat apa? Mati besok cium tanah juga. 2, nescaya aku tambah untukmu. 2, minta ampunlah kepadaku. Dalam usia kita yang dah tua ni, rajin beristighfar kepada Allah. Lepas ni saya tanya balik, apa yang Nabi suruh? Tak dapat aku denda. 1, sabar dan tawaduk. Kata Nabi, nescaya Allah angkat darjat kita. 2, minta ampunlah kepada Allah. Nescaya Allah ampuni dosa engkau. Yang ketiga, dan berdoalah kepada Allah. Nescaya Allah perkenankan permintaan. Minta kepada Allah. Surau, dia baca faham ni tuan-tuan, alhamdulillah. Tadi saya pergi di ledang, alah, hai sedih tengok kata. Nak cari jamaah, alah, hai sayu hati. Yang keempat, bertaubatlah, istighfar. Banyakkan bertaubat. Jangan tak nak taubat. Bila kita tak nak bertaubat, dosa kita bertimpik-timpik. Tu jam bila hati kita gelap, orang cakap macam mana baik pun kita tak boleh terima lagi dah. Hati dah tertutup. Dan aku menerima taubat. Mintalah kepadaku, aku tunaikan permintaan. Bersedekahlah, kata Nabi. Bersedekahlah. Nescaya aku berkati hartamu. Bila tuan-tuan rajin bersedekah. Surau tuan-tuan ni sekali lagi saya ucapkan tahniah. Bersih, cantik, bersih. Mudah-mudahan yang menguruskan ni sentiasa dalam keadaan sihat. Kita dah hidup ni nak cari apa lagi tuan-tuan? Nak cari apa lagi dah? Nak cari apa lagi dah? Wallahualam. Nescaya aku tambah rezekimu. Mintalah kepadaku kesihatan yang berpanjang, keselamatan dalam persucian dan keikhlasan dan wahai manusia, bagaimana kau nak beribadat sedangkan kau sentiasa kenyang? Ini pun satu juga pesanan. Nak ibadat macam mana? Asal kuliah, makan. Apa makan? Kuliah. Asal makan, kuliah. Asal kuliah, makan. Okey juga kan? Okey kita okey? Okey lah tu, aku pun kata okey. Buat makan kalau orang tak nak, orang nak mati lah tu kan? Tapi macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, tuan-tuan fikirlah saya cakap tu. Hidup ini tak ubah seperti sebatang tebu. Makin hujung makin tawa. Makin hujung makin tawa. Orang muda tak tahulah, orang tua dia tahu. Betul? Bila umur dah 60 tahun, ni 70 tahun, nak makan apa dekat ni? Itu umur dia. Makin tawa, makin tawa. Sengaja Allah jadikan itu semakin tawa supaya kita sedar wamal hayatud dunya illa qalil illa mata'ul ghurur. Tapi kalau tak sedar juga lagi tak tahulah. Kerana banyak dia kata bagaimanakah engkau akan takut kepada Allah? Kerana engkau banyak takut kefakiran, kata Nabi. Dan dia tak baca semua sekali. Bagaimanakah engkau mengharap syurga padahal engkau cinta dunia dan pujian manusia? Dan bagaimanakah engkau nak peroleh kebahagiaan akhirat, kata Nabi? Macam mana kau nak kebahagiaan yang hidup akhirat sedangkan kau sedikit ilmu pengetahuan dia? Nak capai bahagia akhirat, tadi saya sebut dalam Quran surah Al-Kahfi. Kisah surah Al-Kahfi itu mengandungi 4 peristiwa besar. Satunya daripadanya mengisahkan Nabi Musa alaihissalam.
Bila Nabi Musa dia rasa dia hebat, dia pandai, Allah kata ada orang lebih pandai daripada kau. Siapa dia? Khidir. Macam mana nak jumpa Khidir? Bawa seekor ikan yang telah mati, kering dah, menyusuri sebatang sungai. Di mana ikan ini hidup, melarikan diri, disitulah kau akan jumpa orang yang bernama Khidir untuk belajar ilmu. Nabi Musa bawa ekor ikan kering, menyusuri naik perahu. Kan, nak cari Nabi Khidir. Berapa tahun nak belajar, Allah Ta'ala tak beritahu. Berapa jarak perjalanan, berapa hari, tak diberitahu. Tapi jalanlah sampai ikan tu hilang, baru jumpa. Agak-agak tuan-tuan dah, kalau kat sini saya pesan dengan tuan-tuan, siapa nak belajar dengan Ustaz Hanafiah, bawa seekor ikan kering mati, menyelusuri parit depan, bawa perahu. Di mana perahu ikan ni hilang, nanti tuan-tuan jumpa Ustaz Hanafiah. Agak-agak tuan-tuan pergi tak? Aku nak tanya, pergi tak agak-agak? Tapi bagaimana orang dulu dia mencari ilmu, dia mencari ilmu. Saya tak pasti ada cerita tak? Seorang ustaz saya yang meninggal di Parit Jawa, ngajar saya tasawuf, ngajar saya fiqh, umur di 96 tahun. Ustaz Asbullah, tu ustaz saya dulu, ngajar saya tasawuf dulu. Bila dia meninggal baru-baru ni, bayangkan dia bawa ilmu dia 60 tahun, 70 tahun ngajar agama, berapa banyak ilmu ni dia bawa masuk kubur bersama sekali. Subhanallah. Yang semahyangkan dia tuan, macam ni tuan. Penuh sesak dia semahyangkan dia. 60 tahun dia ngajar ilmu agama, dibawa masuk kubur, kepala dia kali bawa kan. Tu yang saya kata, orang dulu-dulu dia punya hebat. Kalau kitab ni dia duduk macam ni, dinamakan dia kitab. Dinamakan dia kitab. Dekat rumah saya ada 3 robok kitab agaknya. Bila dia masuk itu nama kitab, dia bawa masuk dalam kepala, maka dinamakan dia ilmu. Dimasuk dalam kepala semua kitab tu, dimasuk dalam, dinamakan dia ilmu. Kalau duduk kat sana, dinamakan dia kitab. Orang dulu-dulu dia belajar ilmu, dia masukkan ilmu dalam kepala dia. Jadi bila dia kuliah, dia bawa kepala, dia tak bawa kitab. Dia bawa kepala je. Kepala je. Kitab dia tak bawa. Kan? Anak murid bawa kitab. Zaman sekarang, ustaz kena bawa kitab, anak murid bawa kepala. Kena pandai. Ini bukan ngentam. Jangan tuan-tuan kata ustaz ngentam. Ini hakikatnya, betul kan? Saya bawa kitab. Bawa kitab. Tuan-tuan bawa kepala. Okey lah tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan, ilmu ni sesuatu yang amat bernilai, yang sehingga Nabi katakan perumpamaan orang jahil dengan orang alim tentang ilmu, kata Nabi, sama seibarat binatang, haiwan dengan mutiara. Tak percaya, tuan-tuan test besok. Besok tuan-tuan bawa kambing dengan lembu. Kambing bagi dia rantai plastik, lembu bagi dia rantai emas. Agak-agak kambing kecil hati tak? Kambing duduk tepi pokok sawit, sampainya hatimu, kata kambing. Kau bagi lembu rantai emas, dia kecil hati tak? Kambing tak kecil hati sebab dia tak tahu nilai ilmu. Macam tu juga orang jahil, dia tak tahu nilai ilmu, maka dia tak kisah belajar ilmu. Kalau orang alim, dia tahu ini nilai ilmu ni mahal. Sehingga Nabi kata, man arada dunia, siapa nak dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat pun dengan ilmu, kata Nabi. Jadi sampai situ dulu kita letih. InsyaAllah panjang usia, kita sambung lain masa, lain ketika insyaAllah. Wallahu alam. Saya rasa tak ada kemusykilan, semua faham insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.